Okay, so untuk tajuk ini, okay, ataupun soalan ini, okay. So untuk soalan ni, kita lihat bagaimana cara nak jawab soalan ni. So dekat sini, dia kata dia ada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi kita ada jadual kita dekat sini. So jadual dekat sini, kalau kita lihat, yang pertama kita nampak kita ada kalsium karbonat berlebihan. Okay, kalau kita tengok bahan kita semua sama. Kalsium karbonat. Okay, after that kita ada serbuk. Okay, ada serbuk. And then satu lagi kalau kita lihat dalam bentuk ketulan. So sekarang ni kita tengok apa yang sama dan antara 1, 2 dan 3. Okay, kalau kita tengok bahan dia semua sama. Semua sekali adalah kalsium karbonat. Jadi kita perhatikan kat belakang ni kita ada asid hidroklorik. Okey, dia punya kepekatan 0.4. Kalau kita boleh padam ini dulu. Okey, 0.4. Okey, membezakan dia dengan yang ini. Ini adalah 0.2. Okey, so dekat sini kalau kita perhatikan 0.2 juga. Jadi bagaimana cara kita nak jawab soalan ni? So kita nampak dekat sini 1 dan 2. 1 dan 2 kita gunakan faktor kepekatan. Okey, faktor kepekatan. Okey, on the other hand, untuk 2 dengan 3 ni, kalau kita perhatikan kepekatan dia sama. Tetapi dia punya saiz tak sama. 1 serbuk, 1 ketulan. Okey, so dekat sini faktor yang seterusnya adalah saiz. Okay. So untuk pengetahuan, masa kita belajar tentang tajuk kadar tindak balas, kita ada 4 faktor. So kalau kita boleh listkan dulu faktor yang kita ada 4 faktor. Okay. So faktor yang pertama, kita ada saiz. Okay. Saiz bahan tindak balas. Yang kedua, kita ada kepekatan. Okay. Yang ketiga, kita ada suhu. Dan yang keempat, kita ada saiz. Kita ada mangkin. Jadi dekat sini, dekat sini kita lihat kepada kepekatan dan saiz. Kepekatan dan saiz. So sekarang ni kalau kita perhatikan dalam jadual kata masa yang diambil untuk mengumpul 40 cm3 gas. So itu adalah dia punya isi padu. Isi padu yang kita dapat. Okay. Jadi kita ada masa dekat sini 30 saat, 55 saat, 90 saat. So kita ada 3 masa yang berbeza. Okay. So kalau kita tengok berdasarkan kita punya masa, kita tahulah yang paling pantas sekali adalah set 1. Diikuti dengan set 2 dan seterusnya set 3. Okay. So kadar tindak balas paling tinggi adalah set 1. Sekarang ni berdasarkan jadual 4, jadual kita di atas, dia minta kita untuk melakar. Dia suruh kita lakar graf isi padu gas melawan masa. Bagi apa? Bagi set 1, 2 dan 3 pada paksi yang sama. Pada paksi yang sama. So kalau nampak kat sini, markah dia adalah 4 markah. 4 markah. Jadi macam mana kita jawab soalan ni? So kita bila dia minta kita lakar, even though dia kata lakar, tetapi bila dalam soalan macam ni, lakaran kita mestilah boleh membawa kepada 4 markah. So kita tahu bila kita ada graf, kita kena ada kita punya paksi dan sebagainya. So kita lukis dulu. Kita ada graf, kita ada paksi Y kita, dan kita ada paksi X. So apa yang perlu kita buat, kita label dulu. Kita label dulu kita punya graf. So atas ni kita ada isi padu gas.
Okay. So isi padu gas dalam sentimeter cube. Jangan lupa unit. Okay, bawah ni kita ada masa. Masa kita dalam saat. Okay. So make sure benda ni ada. And then kalau kita rujuk kepada kita punya jadual sebentar tadi, dia kata untuk mendapatkan 40 centimeter cube gas. So kita buat dash line sini. Okay. Sebab kita nak memudahkan kita nampak dekat mana bahagian yang perlu kita tulis. So sini tulis 40 lah. Okay. Nak lagi cantik boleh buat 40.00. Okay. So kita buat macam itulah kan, sebab yang biasanya kita collect gas kita guna buret 40.00. Okay. So kita ada 3 masa tadi. Kita ada 3 set, 3 masa. Yang pertama kita ada 30 saat. Okay. And then kita ada 55 saat. Dan yang terakhir kita ada 90 saat. Okay, 90 saat. Okay. So kalau perhatikan tadi dalam soalan, semua sekali guna 25 cm cube. So bila guna 25 cm cube, bermaksud kita boleh achieve lah kawasan tu. Okay. So sekarang ni, apa yang kita patut buat, kita dot dulu kat sini. Okay. Okay. Pada 55. And then pada 90. Okay. Kita buat lengkungan kita. Okay, kita buat lengkungan kita. Okay. So daripada sini kita ada sampai 30 lah. Okay, kita buat lengkung sampai sini. Okay. And then kita ada lengkung yang seterusnya sampai sini. Okay. And then the last one yang 90 darjah, yang 90 saat macam ni. So ini lengkungan kita. Kenapa dia tak flat? Okay, kenapa dia tak flat? Ini ada disebabkan oleh, dia dah kata dah 40 cm cube saja. Okay. So, kita tuliskan yang seterusnya. Kita tuliskan dia punya set. So, set 1. Okay, set 1. Set 2. Set 3. Okay. So, sekarang ni, kita tengok macam mana kita boleh dapat markah dia. Okay. So, kita jangan lupa buat dot legak. Okay, kita buat dot line kita. Okay, kita buat dot line ke bawah. Okay. So, dekat sini, supaya kita nampaklah dia punya perkaitan. Okay. So, ini adalah bentuk graf kita. Okay. Ini bentuk graf kita. Okay. So, sekarang ni, bila kita nak marking, ataupun kita nak tengok dia punya markah. Okey, markah pertama adalah dilihat kepada kita punya label. Label graf kita yang betul. So isi padu gas kita betul, kita ada masa. So dekat sini adalah markah kita yang pertama, P1 kita. Ini pemadam, okey. So ini adalah P1 kita. Okey. Markah pertama dilihat kepada kita punya label. Yang kedua, kita nak tengok kita punya satu kita dah letak ada unit betul lah. Okay. So sini unit centimeter cube, sini unit saat. Okay. And then label kita based on kita punya jadual. Kita ada masa, okay. Dan juga kita ada isi padu. Okay. So ini ada. And then kita ada 30, 55, 90. Okay. Itu semua lengkap. Kita boleh berikan diri kita markah yang kedua. Okay. So jangan lupa untuk letakkan juga kita punya nilai 1, 2, 3. Labelkan dia punya set. Okay. So sini adalah markah kita yang kedua. Kita settle yang itu. Okay. Seterusnya dia nak tengok kita memahami ke tidak daripada soalan. Soalan kata 40 cm cube. Jadi kita tunjukkan kita punya 40 cm cube. Ini adalah markah kita yang ketiga. Okay. And then kita tunjukkan kita punya masa. Okay, masa kita kat bawah tu 30, 55 dan 90. Okay, jadi dekat sini kita boleh dapat markah yang keempat. Okay, so even though dia melakar graf, dia boleh dapat 4 markah. Okay, dia boleh dapat 4 markah. Jadi ini dia dah 4 markah dia. Okay, so ini adalah soalan A. Okay, A kita.
Okey, kita tengok ni gambar dia. Okay. So B, okey, B macam mana dia jawab B? B dia kata, okey, dia minta kita menulis persamaan kimia bagi tindak balas, okey, dan dia minta kita bandingkan isi padu sebenar gas yang terbebas dalam set 1 dan set 2. Ya. Okey, dan mesti disokong oleh pengiraan. Okey, mesti disokong oleh pengiraan. So kalau kita lihat dekat sini markahnya adalah 6 markah. Okey, so macam mana pembahagian markah dia? Okey, persamaan kimia 2 markah. Okey, markah selebihnya adalah datang daripada pengiraan. Okey, markah selebihnya akan datang daripada pengiraan. So kita lihat soalan B macam mana kita saja. Okey, so untuk B kita akan buat persamaan. Okey, kita akan buat persamaan dulu. Berdasarkan soalan kita tadi lah. Mana soalan kita? Okey. So dia kata sebut kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, dengan asid hidroklorik. So kita ada HCl tambah dengan CaCO3. Okey. Bila kita tindak balas kita punya asid dengan garam ataupun logam karbonat, apa yang kita akan dapat adalah 3 perkara. Iaitu kita akan dapat garam, kita akan dapat air dan kita akan dapat gas karbon dioksida. So dekat sini kita akan dapat CaCl2 tambah dengan CO2 tambah dengan H2O. Okay. So dekat dalam SPM yang penting adalah menulis bahan tindak balas dan hasil tindak balas dengan betul serta seimbangkan. Okay. So sekarang ni kita nak seimbangkan, kita tak dua lah HCl kat depan. Okay. So dia kata, dia minta kita untuk mengira dia punya isi padu. Okay, isi padu. So kita tulis jawapan dulu lah. Macam mana pun kita nak compare after that. So 2 markah datang daripada persamaan. So kita ada 4 markah lagi. Okay. So perkara pertama, untuk set 1. Okay, kita boleh kira untuk set 1 dulu. Kalau kita nak bagi 2 kertas kita pun baik juga. Okay, kita boleh bagi 2 macam ni. Okay, satu untuk set 1, satu lagi untuk set 2. Sebab dia mention dalam situ untuk set 1 dan set 2. Okay. So untuk set 1 nak kira number of mole. So N untuk HCl. Okay, kita ada 25 darab dengan 0.4 bahagi 1000. Okay. So kita guna rumus. Kalau ingat lagi, kita guna N sama dengan MV for 1000. Okay. So dekat sini, kita akan dapat nilai kita 0.01 mol. Okay. On the other hand, dekat sebelah set 2, okay, N untuk HCl, dia punya kepekatan berbeza tadi. So NHCl sama dengan 25 darab 0.2 bahagi dengan 1000. Okey, so yang ini kita akan dapat 0.005 mol. Okey. So bila kita dah buat yang ini, okay, kita tengok kedua-duanya. Okay. Daripada persamaan kita dekat atas, 2 mol HCl, okay, dia akan menghasilkan 1 mol CO2. Samalah, kiri dan kanan sama. Kalau kita nak tulis sekali boleh, nak tulis 2 kali pun boleh. Okay, 1 mol CO2. Okay. So sekarang ni kita ada 0.01 mol HCl. Jadi ini akan jadi 0.005 mol CO2. Okey. So dekat sini 0.005 mol HCl. Kita akan dapat half dia lah. So half dia ada 0.0025 mol CO2. Okey. So sikit. Okay. So daripada apa yang kita kira dekat atas tu,
Okay, kita boleh kira dia punya isi padu. Berapa isi padu gas karbon dioksida kita. So, V untuk CO2 kita adalah, okay, number of mole darab dengan mol, isi padu molar. Okay, isi padu molar. Molar volume, molar volume lah. Okay, ini pun sama lah. V untuk CO2 sama dengan N darab dengan juga. Okay. Okay. So dekat sini N kita adalah 0.005 darab dengan 24. So belah sini pula 0.0025 darab dengan 24. Okay. So kita akan dapat dekat sini 0.12 desimeter cube. Sebelah sini kita akan dapat 0.06 desimeter cube. Okey, nak tukar jadi sentimeter cube boleh, tak nak tukar pun boleh. Sebab apa? Dekat dalam soalan tak bagi tahu pun. Okey, dalam soalan tak bagi tahu pun yang nak suruh convert ke tak convert. Okay. So tak ada masalah lah kat situ. Okay. Okay. So sampai situ kita kena tentukan siapa yang lagi tinggi. Sebab soalan kata, okey, kita kena bandingkan isi padu yang sebenar. Okey, isi padu yang sebenar. Jadi, kita pun daripada apa yang kita kira, okey, daripada apa yang kita kira, kita boleh buat conclusion kat bawah tu. Okey, mana satu yang hasilkan lagi tinggi. Jadi, kita boleh tulis kat situ, set 1 menghasilkan isi padu gas karbon dioksida yang lebih tinggi berbanding set 2. Okay. So kita lihat dia ada 6 markah tadi. So 6 markah ni datang daripada mana? 6 markah ni datang yang pertama ini. P1. Kita punya bahan dan kita punya hasil mesti betul. Okay. So bila kita seimbang, kita dapat poin yang kedua. Okay. Poin yang ketiga akan dapat bila dia tengok pengiraan kita. Okay, pengiraan kita. So kita tunjukkan N untuk HCl, N untuk HCl ada dengan unit yang betul, dengan ada dengan unit yang betul. So kita akan dapat dekat sini poin yang ketiga. Okay. Poin yang keempat dapat daripada kita punya ratio. So kita tunjuk ratio kita kat sini. Okay. Ni ratio kita. Ni ratio kita. So ratio ni dia betul kiri kanan, baru kita dapat poin keempat. Okay. Seterusnya, lepas kita dah kira ratio, dia tengok kita kira volume. Okay. Dia tengok kita kira isi padu gas karbon dioksida. Okay. Kaedah yang betul, jawapan yang betul. So dia beri kita markah ke-5. Okay. Daripada mana datang markah ke-6? Markah ke-6 datang daripada sini. Okay. Markah ke-6 datang daripada situ. Okay. So kita dapat 6 markah lah. Jadi ini cara dia bagaimana kita nak tulis jawapan untuk pengiraan. Okay. Macam mana kita nak kira jawapan untuk soalan pengiraan. Kita tunjuk dia step by step. Okay. Tulis step by step. So dekat sini kita boleh buat reminder untuk diri kita. Okay. N equal to MV over 1000. Kita juga ada N equal mass over molar mass. Okay. Jisim bagi jisim molar. Kita ada juga N sama dengan bilangan zarah bagi dengan nombor Avogadro. Kita ada juga N sama dengan isi padu V bagi dengan isi padu molar. Okay, kita ada begini. So kita ada 4 lah sebenarnya. Okay, kita ada 4. Okay. So ini 1, 2, 3, 4. Benda yang kita kena faham dan yang kita kena ingat. Okay, seterusnya soalan C.
Okey, soalan C ni kita boleh gunakan pengetahuan yang kita belajar semasa PDPR dan juga kita boleh apply di dalam ni. Okey. So sekarang ni yang pertama dia minta kita bandingkan set 1 dan set 2. Okey. Yang seterusnya diminta kita banding set 2 dan set 3. Okey. So kalau kita lihat tadi kat depan tadi yang kita dah lukis, yang kita tulis, set 1 dan set 2 dia bercakap tentang kepekatan. Dia ada kepekatan yang tak sama, yang berbeza. Okey, set 2 dan set 3 kita bercakap tentang saiz. Sebab satu adalah serbuk, satu lagi adalah ketulan. Okey, satu adalah serbuk, satu lagi adalah ketulan. Okey. So kita boleh letak untuk bagi tahu diri kita kat sini lah apa benda ayat-ayat yang kita nak tulis. So ini adalah yang pertama, faktor kepekatan. Yang kedua ini adalah faktor saiz. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, markah dia 10 markah. Okey, itu bermaksud 5 markah dari sini, 5 markah daripada sini. Okey, dia punya penceritaan adalah penceritaan tentang faktor tersebut. Okey, yang kita kena banding bezakan. Okey. So ini jawapan tadi untuk B. Okay, kita buka kertas barulah untuk bahagian C, untuk C. Okay. So bila menulis jawapan, bila menulis jawapan, kita tulis nombor soalan dan juga jawapan kita lah untuk lebih baik. Okay. So ini tadi untuk C kita, C1. Okay. So kita boleh ingatkan diri kita bahawa bila kita nak tulis, kita tulis keyword dia supaya apa? Mudah untuk kita ingat kembali. So ini adalah faktor yang pertama, adalah faktor kepekatan. So penceritaan kita mesti cerita tentang kepekatan. Okey. So kalau kita lihat tadi antara set 1 dengan set 2, set 1 dia ada kadar tindak balas yang lagi tinggi. Okey. So kita boleh cerita tentang kadar tindak balas dulu ataupun kita boleh cerita tentang kepekatan. So dalam ayat situ kita boleh kata kepekatan, okey, asid hidroklorik. Okey. So saya nak jimat masa, saya guna ni je lah, HCl. Okey. Kepekatan HCl dalam set 1 adalah lebih tinggi. Okey. Ingat ya, kita tak boleh guna lebih pekat ataupun lebih cair. Kita kena guna adalah lebih tinggi berbanding set 2. Okay, kita tulis macam tu. And then, bila kita bercakap tentang kepekatan asid, yang kita kena letak adalah bilangan ion hidrogen. Jadi, bilangan ion hidrogen per unit isi padu, okay, dalam set 1 adalah lebih tinggi berbanding set 2. Macam tu. Seterusnya, kita boleh bercakap tentang frekuensi. Okey, frekuensi. So dekat sini kita bercakap tentang frekuensi pelanggaran dululah. Okey. So frekuensi pelanggaran. Okay. So obviously yang akan berlanggar dalam ni adalah ion hidrogen. Okey. Antara ion hidrogen. Okey. Dan dia akan berlanggar dengan kalsium karbonat. So kalsium karbonat ni dia tak ada molekul, tak ada apa depan dia. So boleh terus tulis kalsium karbonat. Dalam set 1 adalah lebih tinggi berbanding
Ataupun daripada pun boleh juga guna. Berbanding set 2. Okay. So, bila kita dah ada frekuensi pelanggaran, seterusnya kita ada frekuensi pelanggaran berkesan. Okay. So, frekuensi pelanggaran berkesan antara, so kita copy je balik ayat atas tu. Okay. Antara ion hidrogen dan kalsium karbonat dalam set 1 adalah lebih tinggi berbanding set 2. Okay, so kita dah beritahu tentang kepekatan, kita dah beritahu tentang bilangan ion hidrogen, kita dah beritahu tentang frekuensi pelanggaran, kita dah beritahu tentang frekuensi pelanggaran berkesan. So yang terakhir sekali kita beritahu tentang kadar tindak balas. Okay, so kadar tindak balas set 1 adalah lebih tinggi berbanding set 2. Macam tu. Okay, so ini dia faktor kepekatan. Okay, so perkara yang kita kena highlightkan adalah pertama kita kena tulis dia punya kepekatan. Okay, yang kedua adalah bilangan ion hidrogen per isi padu. Okay, so benda tu kena copy everything macam tu. Okay, so of course you need to know dia punya comparison lah. Perkataan lebih tinggi, macam tu. Yang ketiga, kita bercakap tentang frekuensi pelanggaran. So, siapa yang berlanggar dekat situ, kita kena mention ion hidrogen dan kalsium karbonat. Yang tadi, kita ada frekuensi pelanggaran berkesan antara siapa? Ion hidrogen dan kalsium karbonat. Okay, kita kena bagi tahu. Dan kita punya comparison tu lah lebih tinggi. Okay, lebih tinggi. Okay. Dan yang terakhir, kita bercakap tentang kita punya kadar tindak balas. Okay, kita nyatakan juga siapa yang lebih tinggi. Okay, so kita ada lebih kurang 2 minit lagi. Okay, saya pergi masuk yang seterusnya, iaitu untuk set 2 dan set 3. Okay, set 2 dan set 3. Okay. Masih lagi C1. Okay, masih lagi C1. Okay, so dekat sini tadi markah dia kan. Okay, tak apa kita tulis ni dulu. Okay. So, untuk set yang seterusnya, masih lagi C1. Okay. Tapi faktor yang seterusnya adalah tadi kepekatan, ini adalah size. So, untuk remind diri kita, tentang apalah. Okay, so, untuk 2, dia serbuk. Untuk 3, dia adalah ketulan. Okay, so, size dia berbeza. Jadi, point kita yang pertama, kita compare size. Okay, size kalsium karbonat dalam set 2 adalah lebih kecil berbanding set 3. Okay. Lepas tu, bila kita dah compare kita punya size kalsium karbonat tu, and then kita bagi tahu size dia ada kaitan dengan jumlah luas permukaan. So, jumlah luas permukaan yang terdedah. So, bila size dia kecil, so jumlah luas permukaan yang terdedah dalam set 2, okay, lebih besar berbanding set 3. Kita kena sentiasa compare. Okay, kena compare dia. Okay. So, seterusnya, macam tadi, okay, mesti cerita tentang frekuensi pelanggaran. Okay, sama, tiru je ayat depan tadi. Okay, so kita ada frekuensi
pelanggaran, okay, antara, tetap sama juga yang melanggar, ion hidrogen dan kalsium karbonat dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 3. Okay. So ayat ni kita kena hafal lah dia punya kedudukan dan sebagainya supaya mudah. Kalau ada kelas soalan, insya-Allah boleh jawab ya. Okay. Seterusnya, dia dah cakap tentang frekuensi pelanggaran. Kita ada frekuensi pelanggaran berkesan. Okay. Ion H+ dan kalsium karbonat dalam sel 2 lebih tinggi berbanding sel 3. So yang terakhir, kita cerita tentang kita punya kadar tindak balas. Okay, kadar tindak balas set kadar tindak balas dalam ataupun bagi set 2 adalah lebih tinggi berbanding set 3. Okay. So sama macam tadi, konsep dia cerita tentang saiz, bagi tahu dia siapa lagi kecil, okay, ataupun lagi besar. Tak ada masalah lah nak pilih mana. Lepas tu jumlah luas permukaan yang terdedah. Bila dia saiz, pasangan dia adalah jumlah luas permukaan terdedah. Jadi dekat sini kita boleh guna lebih besar. Okay. And then frekuensi pelanggaran dengan siapa berlanggar, ini dia ion kita dan juga kalsium karbonat. So dekat situ yang mana lagi tinggi. Seterusnya kita ada frekuensi pelanggaran berkesan untuk ion H+ dan CaCO3. Okay. Sama juga kena compare mana yang lagi tinggi. Dan yang terakhir kita ada kadar tindak balas. So dia macam conclusion kita lah. Sebenarnya yang kelima ni letak atas boleh, letak bawah boleh. Tak ada masalah. Okay. So kita kena ada comparison dia. Lebih tinggi ataupun lebih rendah. Okay, macam tu. Jadi hari ni kita buat soalan nombor 8. Soalan nombor 8 kita 8 ni tadi. 8. Okay, so macam mana markah kita berikan? Okay. So orang yang akan baca, dia akan bagi markah kat sini. Pilih kita sebab awak menerangkan tentang kepekatan. And then awak bagi tahu ayat ini. Okay, dan awak ada comparison. So awak dapat point 2. Okay, frekuensi pelanggaran. Betul berlanggar ion hidrogen dengan kalsium karbonat, betul berlanggar. So sini kita dapat P3. Okay. Frekuensi pelanggaran berkesan masih lagi benda yang sama berlanggar. Ada comparison 0.4. Okay. And then awak buat conclusion 0.5. Okay. So tu 5 markah pertama. And then 5 markah kedua pula awak bercerita tentang size. Awak bagi tahu. So ini ada point 6, markah ke-6. Awak begitu jumlah luas permukaan terdedah dan awak compare dapat point ke-7. Okey, ini sama. Point 8. Okey, point 9. Dan kesimpulan point 10. Jadi hari ini, okey, dalam sesi hari ini kita telah melihat kepada sekiranya kalau keluar soalan kadar tindak balas, macam mana nak jawab untuk dapat 20 markah. Okay, so itu sahaja. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok untuk sesi soalan 10 pula.